Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran untuk mata pelajaran kimia tingkatan 4. Kalau sebelum ini anda dah sampai topik saling perubahan antara jirim, di mana dekat sini anda dah belajar tentang jirim ini terdiri daripada pepejal, cecair dan juga gas. Kemudian setiap keadaan jirim tu boleh berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Anda juga dah belajar macam mana dia punya susunan zarah dalam setiap jirim tersebut, perubahan dari segi daya tarikan dan juga tenaga kinetik. Dan yang terakhir anda dah belajar tentang sama ada perubahan tersebut perlu menyerap haba ataupun perlu membebaskan haba. Jadi untuk hari ini anda akan melakukan, sebenarnya anda tak dapat nak lakukanlah, anda hanya dapat menonton cikgu yang melakukan daripada sekolah. Cikgu harap anda faham kerana aktiviti ini adalah aktiviti yang penting dalam silibus kimia tingkatan 4 KSSM. Jadi cuba fahami dahulu melalui video yang cikgu kongsikan. Kemudian nanti anda akan belajar cara menulis laporan dan anda juga akan menggunakan pengetahuan ini ketika menjawab soalan-soalan teori dalam kertas peperiksaan nanti. Jikalau ada rezeki nanti anda boleh naik waktu sekolah macam biasa, dapat bersekolah seperti biasa. Sekiranya kita tak ada masalah kekangan waktu, contohnya kita boleh repeat jugalah eksperimen ini. So untuk permulaannya hanya perlu tonton dan fahami dahulu apa yang cikgu akan kongsikan pada hari ini. Okey, boleh lihat buku teks muka surat 26, aktiviti 2.2. Okey, tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan takat lebur dan takat beku naftalena. Okey, takat lebur dan juga takat beku naftalena. Sebelum tu cikgu kenalkan dahulu dengan apa yang dimaksudkan dengan takat lebur dan takat beku. Okey, istilah lebur anda dah faham sebelum ni. Lebur bermaksud jirim tadi berubah daripada keadaan pepejal kepada cecair. Macam sebelum ni cikgu bagi contoh air batu. Air batu tu ais adalah pepejal. Bila dia bertukar menjadi cecair, nama prosesnya peleburan. Sebab itulah ada istilah lebur di sini. Dan untuk beku pula ialah perubahan keadaan jirim daripada cecair menjadi pepejal. Macam kita nak buat air batu, daripada air berubah menjadi ais. Sebab itulah di sini dikeluarkan satu term ataupun istilah takat beku. Tapi apa yang dimaksudkan dengan takat? Dekat situ ada takat. So definisi takat lebur ialah suhu di mana pepejal berubah menjadi cecair. Apa pula definisi takat beku? Takat beku ialah suhu apabila cecair berubah menjadi pepejal. Jadi takat ni ialah suhu. Jadi eksperimen ini sebenarnya kita nak kajilah apa sebenarnya takat suhu, apa sebenarnya takat beku dan juga takat lebur bagi satu bahan ini yang dipanggil sebagai naftalena. Okey, naftalena ni apa? Naftalena ni kita ada dalam makmal, tapi kalau dekat rumah kita sebenarnya naftalena ni adalah yang siapa kenal ubat gegat. Ubat gegat tu adalah contoh naftalena. Jadi hari ni kita nak kajilah berapa sebenarnya berapa suhu yang diperlukan oleh naftalena ni untuk melebur. Itu adalah takat lebur. Berapa pula suhu yang diperlukan oleh naftalena ini untuk membeku semula. Itu kita panggil sebagai takat beku. Okey, saksikan. Cikgu akan mulakan demonstrasi eksperimen kita pada hari ini. Walau bagaimanapun cikgu bercadang untuk buat demonstrasi ni, maksudnya hanya untuk memberitahu kepada anda bagaimana untuk menjalankan eksperimen ini. Cikgu tak akan dapatkan data yang betul daripada pemerhatian lah. Kita tak akan ambil pemerhatian pada hari ini. Hanya step ataupun prosedur sahaja. Okey, so untuk yang pertama yang ini ya, pemanasan naftalena. Pemanasan naftalena ni untuk kita mencari takat lebur naftalena. So cara dia mula-mula macam ni. Okey.
Okey, ini kita panggil sebagai kaki ritot. Okey, kaki ritot. Ini adalah tumpu kaki 3. Okey. Kemudian, okay, Sarawak kita letak dekat sini. Ini adalah penunu bansen. Kat sini. Kemudian kita perlukan, inilah bahan utama kita iaitu naftalena. Okey, naftalena dia dekat dalam ni. Kemudian untuk pemanasan kita akan perlukan bika. Nanti kita akan letak bika dekat sini ya. Bila tak muat, kaki ritot ni kita boleh adjust. Okey, kita boleh adjust dekat sini supaya kita boleh naikkan dia. Macam tu. Okey, kemudian ini adalah bika tadi. Dan juga kita perlukan tabung bidih. Okey, benda ni kita boleh adjust. Kalau tak ngam, kita boleh belakangkan sikit. Kita boleh cubalah. Alright, macam tu. Ini tabung bidih ni nanti kita akan kepitkan dekat sinilah. Ni kita panggil clamp lah. Okey. So cara dia nanti mula-mula macam ni. Bika ni tadi kita isikan air. Kita isikan dengan air. Kemudian tabung bidih kita isikan dengan naftalena. Macam mana cara nak ambil naftalena? Kita akan gunakan spatula. Okey, masukkan dalam spatula ke dalam tabung bidih. Okey, banyak mana kita nak letak. Sebenarnya dia tidak ada sukatan yang khas, tapi kita boleh isi dia sehingga lebih kurang. Kalau tabung bidih tu kecil sikit, kita ambil 1/3 lah. Macam tu 1/3 tabung bidih. Anggaran 1/3. Tapi sebenarnya dalam eksperimen ni kalau kita guna terlalu banyak pun nanti dia akan ambil masa yang lama pula kan. Takut tak cukup masa dalam eksperimen dalam kelas lah. Jadi kita ambil dalam kadar yang berpatutan. Yang ini anda akan adjustkan clamp pada kaki ritot dan macam ni. Okey, kita boleh ketatkan dulu clamp. Alright, bila dah ketat, nampak dekat sini naftalena tak tenggelam dalam air kan. So ini salah lah. Jadi kita perlu turunkan clamp. Make sure naftalena terendam di dalam air. Okey, seterusnya, langkah seterusnya sepatutnya kita perlu hidupkan bansen bening. Okey, ataupun penunu bansen. Okey, kita hidupkan penunu bansen gunakan mancis yang berhati-hati. Kalau tak berjaya, kita cuba lagi sekali. Okey. Macam ni. So kita letakkan di bawah. Okey. Kemudian apa kita perlu buat ialah kita gunakan termometer. Okey, ini berbuli termometer. Pastikan berbuli ni terkena pada naftalena tadi. Okey. Sampai bila kita nak tunggu? Okey, kita tunggu sehingga bacaan pada termometer ni menunjukkan 30 darjah Celsius. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini bacaan dia dah 30 darjah Celsius. Ngam 30 darjah Celsius, kita akan ambil ini jam randik. So kita akan tekan jam randik sehingga 30 saat. Dan setiap 30 saat cikgu akan cek suhu dekat sini dan cikgu akan catatkan di dalam jadual. Okey, 15 saat, 20 saat, 25 saat. Tengok jarum jam randik dekat sini. Okey, kita bersedia untuk mengambil bacaan suhu.
Okey, 30 saat. Ini kita biar teruskan dia bergerak. So bacaannya kat sini ialah 31 darjah Celsius. Jadi cikgu tuliskan dekat sini 31. Ketika menilai suhu mesti kena ada satu tempat perpuluhan. Tak boleh 31 je, mesti 31.0. Selang 30 saat kita akan ambil bacaan suhu. Bermakna kalau tadi 30 saat, sekarang ni cikgu akan ambil pada 60 saat. Okey, standby. 60 saat bacaan dekat sini contohnya 32. Okey. Sekarang ni cikgu akan teruskan proses yang sama sehinggalah habis jadual ini ataupun sehingga kita mendapat satu bacaan suhu yang malar. Itu yang lagi penting. Kita perlu dapatkan satu bacaan suhu yang tak boleh berubah lagi. Contohnya kalau 80, 80. Contoh cikgu bagi ya dekat sini, ini adalah anggaran sahaja. Contohnya ialah dekat sini cikgu dapat 55 darjah Celsius. Dekat sini katakan cikgu dapat 60 darjah Celsius. Katakan dekat sini 75 darjah Celsius. Sini 75, sini 75. Okey, bila kita dah dapat 3 bacaan tetap, kemudian katakan bacaan yang keempat ni barulah dia naik, katakan dia jadi 80 darjah Celsius, kita dapat 3 bacaan tetap dekat sini, kita dah boleh stop kita punya eksperimen pemanasan naftalina. Okey? Okey, kalau tadi cikgu tunjukkan tentang macam mana cara untuk membuat eksperimen pemanasan naftalina, kali ini cikgu akan tunjukkan pula bagaimana untuk membuat amali penyejukan naftalina. Untuk amali penyejukan naftalina ni sepatutnya kita tak perlu buang masa lah. Daripada pemanasan tadi kita terus buat penyejukan dengan cara kita alihkan penundu bansen, tungku kaki 3 dan sebagainya ke tepi. Kemudian dengan berhati-hati kita turunkan klem pada kaki ritot ini dan kita terus bersedia dengan kelalang kun. Kelalang kun ni kita letakkan di bawah macam ni. Okey, kemudian kita boleh turunkan lagi klem ni. So proses penyejukan, dia punya radas ni akan menjadi macam ni lah. Dia punya susunan radas ni begini. So apa yang kita akan buat sama macam kita akan ambil data sama macam kita ambil data semasa proses pemanasan tadi. Bezanya untuk yang penyejukan ni kita akan dapati suhunya akan semakin menurun. Tapi sama juga kita akan ambil setiap 30 saat. Okey, contohnya kalau tadi daripada 80 ni katakan dia turun jadi 79. Kita bagi contoh ya. Katakan dalam proses masa kita nak buang ataupun kita nak alihkan penundu bansen tadi, masa tu ada haba yang dah terbebas, suhu dia dah turun sikit. Katakan masa tu suhu dia jadi 79 lah contohnya. Contoh sahaja ya. So kita akan tunggu jugalah 30 saat. Kita tunggu jam randik ni bergerak hingga 30 saat. Okey, contoh ya. 30 saat kita tunggu. Okey, 15 saat. Masa ni kita dah boleh bersedia dengan termometer. Alright, so bila dah 30 saat, macam ni 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dah 30 saat, kita akan cek bacaan pada termometer dan kita akan catatkan di sini. Seterusnya lah sehingga habis. Dan bila kita nak berhenti mencatat, sama juga macam pemanasan, kita akan berhenti mencatat selepas kita dah memperolehi 2 atau 3 bacaan yang sama, suhu yang sama. Kita dah dapat bacaan suhu yang sama tu, kita ambil dah lagi satu bacaan macam tu untuk penutup dia. Kemudian kita dah boleh stop eksperimen tersebut. Okay, satu perkara yang cikgu nak tambah, dalam peperiksaan biasanya dia akan tanya juga kenapa dalam penyejukan ni kita kena guna kelalang kun, kenapa kita tak biarkan sahaja tabung didih tu bebas, kenapa kena guna kelalang kun? Jawapannya adalah untuk mengelakkan daripada terjadinya penyejukan lampau. Kita tak nak penyejukan lampau sebab nanti bila dia macam mengejut, penyejukan lampau nanti graf dia akan jadi lain. Yang itu cikgu akan tunjukkan dalam perbincangan kita selepas